Alhamdulillah, dan bersama dengan kita pada pagi ini sudah pun berada di studio bersama dengan Yang Mulia Puan Jurainah binti Haji Abu Bakar, merupakan pegawai Ugama Kanan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah. Sejuk kan pada pagi ini? Sebab di studio memang kita memang sejuk. Baiklah, untuk segmen kita kali ini, segmen perkhidmatan agama seperti yang kita berikan di awal tadi, ini adalah berkenaan dengan proses permohonan bantuan agihan zakat ya, melalui SKN dan kriteria asnaf fakir miskin. Jadi mungkin sebagai mukadimah mungkin dapat memberikan pendahuluan kepada penonton kita. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pagi ini mungkin ada penerangan mengenai dengan proses permohonan agihan zakat melalui SKN. Sebenarnya Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal adalah diamanahkan untuk menangani mana-mana permohonan agihan wang zakat. Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal sebelum ini dikenali sebagai bahagian kutipan dan agihan zakat dan dinaik taraf sebagai jabatan penuh pada 19 hari bulan Julai 2023. Masih baru. Tapi semua kerja-kerjanya adalah dari dulu hingga sekarang, iaitu menangani mana-mana permohonan agihan zakat asnaf fakir dan miskin. Baik, di sini Puan mungkin boleh menjelaskan siapakah yang boleh memohon agihan zakat ini? Okey, mengenai dengan permohonan agihan zakat ini adalah terbuka kepada orang ramai yang merasa diri dan keluarganya dalam keadaan susah. Tetapi perlu diingat juga permohonan agihan zakat ini, agihan zakat adalah untuk asnaf fakir dan miskin. Jadi untuk kita mengetahui siapa dia fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pendapatan dan tidak memiliki harta bagi dirinya dan ahli keluarganya yang ditanggungnya tersebut. Tetapi ada juga di kalangan orang yang tidak memiliki harta tetapi memiliki pekerjaan, tapi masih juga tidak mencukupi 50% dari keperluan harian mereka. Jadi itulah yang maksud takrif fakir tersebut. Manakala bagi asnaf miskin adalah sama jua yang merasa diri diorang tu dalam keadaan susah dan memiliki pekerjaan tetapi tidak memiliki harta dan melebihi sedikit daripada keperluan mereka dan ahli keluarga yang ditanggungnya. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita telah pun mengetahui sedikit sebanyak ya pengertian fakir dan juga asnaf miskin sebentar tadi ya. Jadi mungkin pun dapat mengungsikan bagaimana untuk bagi orang ramai khususnya ya boleh memohon agihan zakat yang mereka dapat perolehi melalui sistem kebajikan negara ataupun SKN ini, Puan. Silakan. Okey. Bagi mana-mana orang yang ingin memohon asnaf agihan zakat asnaf fakir dan miskin ini, mereka hendaklah melayari laman sesawang skn.gov.bn dengan membuat pendaftaran di dalam sistem berkenaan dan sistem berkenaan akan membagi email pautan untuk si pemohon. Email pautan itu hendaklah mereka masuki untuk mengisi borang permohonan di dalamnya. Okey. Setelah borang permohonan itu diisi dengan lengkap, hendaklah dorang hendak menekan button ataupun butang permohonan baru. Jadi di sana barulah permohonan itu dikira sudah diterima oleh pihak Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal.
Manakala jika mereka cuma mengisi sahaja, pihak Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal tidak akan menerima borang permohonan mereka tu, disebabkan durang indah menakan submitnya, orang submit menghantar permohonan. Jadi banyak orang ramai di luar sana beranggapan permohonan mereka sudah dihantar. Tetapi setelah diteliti dan disemak dalam sistem kebajikan negara, permohonan mereka cuma untuk mendaftar sahaja, bukan untuk menghantar permohonan. Okey. Lagi permohonan tersebut hendaklah dan wajib untuk memuat naik perkara-perkara pribadi seperti IC kad, yang dikenali sebagai kad pintar, pemohon dan semua ahli keluarganya itu mesti dihantar dengan gambar depan belakang. Itu dimestikan itu, sebab di depan itu biodata durang dan di belakang itu alamat pemohon itu sendiri. Selepas itu pengesahan anak sekolah itu mesti dimuat naiklah dalam sistem berkenaan. Dalam sistem itu juga mewajibkan apa gitu, yang diwajibkannya ni slip gaji, sijil nikah jika berkahwin, pengesahan daripada ketua kampung, itu yang penting tu. Pengesahan ketua kampung itu kita ni mesti dapatkan di ketua kampung ada disediakan borang-borang untuk dimuat naik dalam sistem SKN berkenaan. Dan yang paling penting adalah buku akaun. Permohonan kalau di Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal ini, permohonan agihan wang zakat diagihkan melalui buku akaun. Jadi hanya bank Islam sahaja yang diterima di bahagian zakat ini untuk diproses, untuk kami menyalurkan agihan ini melalui bank-bank Islam sahaja. Jadi mana-mana ada orang yang perempuan yang ibu tunggal, orang mesti menyerahkan perintah mahkamah, ditakuti mereka ini ada menerima nafkah daripada bekas daripada bapa untuk anak-anak dorang ini. Jadi dokumen-dokumen tersebut adalah yang diwajibkan untuk dimuat naik dalam sistem kebajikan negara itu. Jadi apabila selesai lengkap, hendaklah dihantar dihantar kepada ditekan butang permohonan baru itu. Jadi setiap permohonan akan dibuat siasatan. Jadi mana-mana permohonan yang dihantar melalui sistem kebajikan negara akan disiasat dan keputusannya adalah tertaluk hasil siasatan tersebut. Okey. Itu antara bagaimana orang ramai boleh memohon agihan zakat melalui SKN. Dan juga mungkin Puan boleh menjelaskan apakah antara kriteria asnaf fakir dan miskin ini. Okey. Kriteria bagi asnaf fakir miskin ini sebenarnya sama pula saja jua, tapi yang pertama adalah beragama Islam. Itu memang adalah mandatori beragama Islam. Kita ni semua tahu bahawa wang zakat adalah bagi orang yang beragama Islam. Jadi mempunyai pendapatan atau memiliki harta tu sama juga tadi itu yang ada pendapatan, ada jual harta, itu boleh jual memohon melalui sistem kebajikan negara. Satu lagi pesakit kronik. Pesakit kronik dorang ni indah dapat bekerja yang berpanjangan lah dan diakui oleh pihak hospital ataupun doktor-doktor yang di hospital-hospital kerajaan dan swasta. Tidak menerima bantuan dari mana-mana pihak. Artinya kalau sudah yang menerima di pihak Jabatan Pembangunan Masyarakat, mereka indah lagi adalah berhak menerima agihan zakat itu. Ada lagi satu nama ni ditimpa bencana yang menyebabkan ia tidak boleh lagi
mencari pekerjaan dan mencari adalah untuk keluarga dan dirinya lah. Ya. Jadi itu adalah kriteria asnaf fakir. Kalau bagi kriteria asnaf miskin pun macam mana? Sama juga beragama Islam. Ya macam yang tadi juga, ia mempunyai pendapatan dan tidak melebihi lah daripada 50% daripada had kifayahnya dan mempunyai penyakit yang kronik juga. Mesti disahkan oleh pihak doktor juga. Disahkan oleh pihak doktor. Ia ada macam menyertakan karang dalam memuat naik lah dalam sistem kebajikan negara itu, memuat naik laporan doktor yang ia itu macam orang stroke orang dia dapat lah lagi untuk mencari nafkah bagi diri dan keluarganya. Jadi bagaimana ni mereka yang ingin memohon? Jadi di mana kan diaga ni Puan tempat-tempatnya? Okey, kalau buat masa ini sistem kebajikan negara itu boleh dibuka melalui skn.gov.bn. Manakala pihak Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal ada menyediakan kaunter-kaunter perkhidmatan, tapi bukan untuk cuma bagi membantu diorang ni macam mana memohon melalui SKN. Kami akan menerangkan bagi orang-orang yang orang indah pandai mana tata cara macam mana memohon, macam orang mau masuk andi dulu, buat email, and then kami akan menerangkan diorang macam mana cara-cara first step sampai diorang menaikkan butang permohonan. Kami akan mengajar di sana. Jadi kaunter-kaunter perkhidmatan ini masa ini berada di aras bawah Kementerian Hal Agama, Jalan Dewan Majlis, dan kaunter akan beroperasi pada jam 8.15 pagi hingga 11.30 tengah hari dan disambung lagi pukul 2 petang hingga pukul 4 petang. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia sedikit sebanyak penerangan berkenaan dengan proses permohonan bantuan agihan zakat melalui sistem kebajikan negara ataupun SKN dan kriteria asnaf fakir dan juga miskin. Sekali lagi kita kongsikan yang mana disediakan juga kaunter-kaunter perkhidmatan bagi membantu orang ramai. Seperti yang telah pun diterangkan tadi, di lokasinya di aras bawah bangunan Kementerian Hal Ehwal Agama, Jalan Dewan Majlis, dan kalau tadi telah pun dinyatakan juga waktu beroperasi pada jam 8.15 minit pagi hingga 11.30 minit pagi dan juga jam 2 petang hingga 4 petang. Dan mungkin kalau sekiranya orang ramai yang ingin menghubungi ke Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal melalui talian telefon iaitu 8292-526, betul ya? Sekali lagi kita kongsikan 8292-526. Dan juga kaunter-kaunter perkhidmatan ini adakah dikhususkan untuk daerah Bandar Muara ataupun di seluruh daerah? Kaunter-kaunter Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal ada di setiap daerah. Dan masa operasinya juga sama di setiap daerah lah. Jadi mana-mana orang yang ingin memohon dan ingin meminta bantuan bolehlah datang di tempat mereka tinggal yang berhampiran lah, pejabat macam di daerah Tutong, pejabat agama daerah Tutong, manakala di daerah Belair, pejabat agama daerah Belair, dan juga di daerah Temburong, pejabat agama daerah Temburong. Jadi jelas ya, ada penonton di keempat daerah memang ada disediakan kaunter-kaunter untuk permohonan ini. Apapun kepada Auda dengan penjelasan yang telah pun dibawakan sementara tadi, kita mengharapkan ianya khususnya bagi audio penonton dapat panduannya dan juga manfaatnya. Kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Jurainah binti Haji Abu Bakar itu selaku Pegawai Ugam Makanan. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.